لله ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه situ atau wa awwal wajibin wa awwal wajibin tanbih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tanbihun. ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام البزري. قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يخشى نشوزا وأطلق الزركشي الندب. Baik. Tanbih yaitu peringatan. Peringatan. Zakara Sam'ani, telah menyebutkan oleh As-Sam'ani fi zaujatin, pada isteri saghiratin yang masih kecil. Baik. Isteri yang masih kecil. Zati abawaini, yang memiliki dua ibu bapa. Seorang berkahwin dengan kanak-kanak, dan kanak-kanak itu ada ibu dan ayahnya. Maka As-Sam'ani mengatakan anna wujuba marra, bahawasanya wujuba, kewajiban, ma marra, barang yang telah terdahulu, yaitu suruh dia sembahyang ketika usia 7 tahun, pukul dia kalau seandainya 10 tahun tak sembahyang. Kewajiban itu alaihima, ke atas ibu bapaknya. Maknanya kalau berlaku perkahwinan di bawah umur, ya, istrinya baru 9 tahun, kemudian dia berkahwin dengan budak tadi umur 9 tahun, siapakah yang wajib untuk menyuruh dia sembahyang, kemudian memukul dia kalau seandainya usianya sudah masuk 10 tahun? Siapa? Yaitu alaihima, ke atas keduanya, itu kedua ibu bapaknya. Kemudian siapa lagi? Fazauji, maka setelah itu barulah suaminya. Kalau mak ayah tak menyuruh, maka suami wajib menyuruh isterinya. Itu pun kalau isteri tersebut masih lagi kanak-kanak. Wa qadiyatuhu, dan kisnya
Iaitu kes yang disebut oleh As-Sam'ani itu tentang wujubu darbiha, iaitu kewajipan memukul isteri tersebut, iaitu yang masih kecil tadi. Bukan suami yang kena pukul isteri dia, tetapi ibu dan ayahnya. Wabihi, dan dengannya, iaitu dengan pukulan kewajipan memukul tadi, walau fil kabirati, dan seandainya isteri itu adalah isteri yang telah pun dewasa. Ini sarraha Jamalul Islam Al-Bizri. Maka Al-Bizri mengatakan, kalau seandainya isterinya yang dah dewasa pun tak sembahyang, maka pukul dia. Tapi pukul syaratnya ghairu mubarrih, iaitu pukul yang tidak mencederakan. Baik, jangan lempang ya, sehingga mencederakan. Maknanya pandai-pandailah ya, watan dia dengan apa jua, dengan kain ke ya, pukul dengan kain, bukan rembat pukul. Maknanya pukul sekadar kita mengajar, jangan lebih daripada itu. Itu menurut Al-Bizri. Dia kata isteri yang telah pun dewasa, maka wajib pula suaminya memukul, tetapi dengan pukulan yang tidak mencederakan. Ya, kita kena ingat semasa kita melafazkan akad nikah dulu ada ta'liqun nikah, iaitu kita buat ta'liqut talaq, iaitu menggantungkan talak tersebut. Kalau seandainya saya hilang selama 4 bulan, tidak diketahui saya di mana, atau saya mencederakan isteri saya, kemudian dia mengadu ke mahkamah syariah, dan mahkamah dengan siasatan yang sepatutnya, sewajarnya mendapati memang saya pukul dia, maka jatuhlah satu talak ya. Ingat baik-baik. Maka kerana itu, menurut Jamalul Islam Al-Bizri, dia kata tak kira kecil besar ya. Kalau tak sembahyang maka pukul dia, tapi syarat ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Qala syekhuna, telah berkatalah syekh kami, iaitu guru kami. Siapa dia? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa huwa, bermula ia, iaitu yang dinyatakan oleh Jamalul Islam Al-Bizri tadi berkenaan dengan pukul isteri ni. Apa kata Syekhuna Ibn Hajar Al-Haytami? Wa huwa zahirun, itu telah pun jelas nyata. Zahir artinya jelas nyata di sisi fuqaha. Kalau dia kata wa huwa zahir, perkara itu az-zahir dengan alif lam, artinya perkara itu jelas nyata di sisi aku, tidak nyata di sisi orang lain. Wa huwa zahirun, itu berarti di sisi fuqaha yang lain juga itu perkara yang jelas dan nyata. Syaratnya illam yakhsha nusyuzan, seandainya lam yakhsha, tidak ditakut, tidak takut suami itu, nusyuzan, iaitu nusyuznya isteri, dia rembat isteri dia dengan tadi tu, dengan sejadah, dengan kain lembut, dia buatan isteri dia pusing ambil kasut, dia bagi suami pula ya? Kalau itu yang bakal terjadi, tak usah pukul lah ya? Karena kaid, iaitu syarat dalam kitab ini mengatakan illam yakhsha, seandainya tidak dikhawatiri nusyuznya isteri dengan sebab pukul tadi. Wa atlaqa az-Zarkashi an-nadba, dan Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan secara mutlak, maknanya takut nusyuz ke tak takut nusyuz ke ya, sama ada apa jua keadaan isteri yang telah dewasa, kata Al-Imam Az-Zarkashi, maka an-nadba, sunat dia itu dipukul kalau seandainya dia tidak melaksanakan sembahyang. Baik, sama ada takut dia nusyuz ataupun tidak, itu belakang cerita ya. Sehingga ulama kita dalam masalah ini sangat keras ya, masalah sembahyang ya. Maknanya kalau tak menyembah Allah Ta'ala, kerana ada hadis yang mengatakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara
siapa yang tidak melaksanakan sembahyang, meninggalkan sembahyang muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka sungguhnya telah kufur dia dengan kufur yang jihar, makna kufur yang nyata. Jadi sebagian ulama mentakwilkan, sebagian ulama mengambil daripada nas, mengambil daripada zahir perkataan tersebut mengatakan kufur. Maknanya besar perkara sembahyang, sehingga isteri yang tak sembahyang pun pukul dia, tetapi pukul yang tidak mencederakan. Ingat tuan-tuan ya, besok kita kata pula, kenapa pukul isteri? Saya isteri suruh. Bukan. Dan kitab fiqh mengatakan, dan ada ta'liq dia, ada penggantungan dia. Pertama, tidak mencederakan. Yang kedua, seandainya pukul itu manfaat, dan pukul tersebut dengan benda-benda yang tidak menyakitkan, karena at-ta'dib, iaitu mengajarkan adab kepada isteri. Baik. Wa awwal wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu 'alal aba'i thumma 'ala man marra ta'limuhu ay al-mumayyizi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil madinati wa mata biha wa awwal wajibin, dan bermula mubtada' dia, seawal-awal perkara yang wajib. Ya, wajib ni wajib apa ni? Wajib secara syarak makna dia. Maknanya dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan seawal-awal perkara wajib yang kalau ditinggalkan menjadi dosa, hatta 'alal amri bis salah, sehingga kan kewajiban memerintahkan untuk melaksanakan sembahyang, kama qalu, sebagaimana mereka berkata. Mereka siapa? Fuqaha, iaitu orang-orang faqih dalam bidang fiqh. Fuqaha makna ulama fiqh. Anal aba, iaitu kewajiban itu menyuruh sembahyang tadi ke atas al-aba, artinya ibu dan bapa. Itu wajib yang pertama. Jangan ambil ringan tuan-tuan ya. Jangan ambil ringan dalam masalah sembahyang ni. Baik. Summa 'ala man marra, setelah itu mak bapak tadi 'ala man marra, iaitu ke atas orang yang telah dinyatakan sebelum ini, iaitu 'alal aba, bukan mak bapak, ke atas bapak. Atas bapak. Summa 'ala man marra, setelah itu ke atas orang yang telah kita sebutkan. Siapa? Mak bapak. Baru masuk mak bapak. Yang kedua suami, bagi isteri yang masih kecil atau isteri yang telah pun dewasa. Jadi kewajiban yang pertama tadi suruh sembahyang ke? Tak. Ta'limuhu. Yang pertama sekali ta'lim. Ta'lim tu apa dia? Mengajarnya. Siapa? Al-mumayyizi, iaitu kanak-kanak yang sudah pun mumayyiz. Makna tuan-tuan ya, agama Islam dia menitik beratkan pendidikan awal kanak-kanak dengan solat. Pendidikan awal kanak-kanak itu adalah dengan kita mengajarnya tentang Allah, tentang Rasul. Jangan ajar anak kita ya, menyanyi tapi dia la ilaha illallah pun tak tahu, Allah pun tak pernah sebut ya. Kita memperkenalkan dia dengan racun semasa dia masih kecil lagi. Tanamkan wabak dalam hati dia, sehingga dia membesar besok dia tak ingat ke Tuhan. Dia lebih kenal penyanyi daripada kenal ulama, lebih kenal tempat berjoget daripada tempat sembahyang ya. Dan tambahan pula, bila mak bapak tak sembahyang kan, contoh tak ada dalam rumah, sembahyang macam mana nak ikut, dia pun tak tahu. Pelik dia. Dan ada pula yang masuk ke masjid dalam keadaan ketakutan, takut-takut, malu-malu pasal apa? Kerana baru nak berjinak dengan masjid kan. Sebab itu jangan ulangi kesilapan yang sama yang pernah berlaku kepada diri kita mungkin. Bina kehidupan yang baru. Anak kita di akhir zaman ini kena menjadi anak yang soleh. Kalau fakul takdir kita mati, maknanya ada bekalan, ada hadiah daripada anak kita pada masa-masa dia.
sama ada malam Jumaat ke, sama ada pada hari-hari yang lain, paling tidak subhanallah sampai kepada kita. Sepaling tidak kerana kita mendidik dia sembahyang dahulu, dia sembahyang, pahalanya berjalan kepada kita. Nah, paling tidak kita mengajarkan dia alif ba ta. Apa janji Nabi SAW? Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, habis terputus semua kecuali 3. Apa dia? Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Maka guru yang pertama itu adalah mak bapak dia. Kalau anaknya kenal Al-Quran dengan mak bapak dia, artinya apa dia? Pahala mengalir terus. Pencen dah dapat awal. Dan kalau kita tak boleh macam mana? Kita belajar. Besok kita ajar cucu kita supaya kita dapat sedekah jariah nama dia. Jariah tu apa dia? Jariah. Jariah tu makna dia perkataan al-jari. Jari apa dia? Iaitu yang mengalir tanpa henti. Bila sedekah jariah artinya sedekah yang mengalir dan tak putus-putus. Ini yang kita nak. Jadi Islam mengatakan awal wajib bagi setiap mak bapak mengajar anaknya yang telah pun mumayyiz dan dia dapat ilmu tersebut, maka dapatlah kita pencen awal. Maknanya masuk akaun, tambah pula dengan kesabaran kita lagi, ya tuan-tuan. Satu masa di akhirat besok ketika di padang mahsyar ada orang terkejut. Terkejut sebab apa dia? Dilihatnya buku amalan dia penuh dengan pahala. Pahala sembahyang tahajud ada, pahala bersedekah ada, pahala ziarah orang ada, pahala apa lagi, pergi haji 10 kali pun ada. Dia pun terkejut. Seumur hidup aku baru sekali pergi haji. Ni 10 pahala datang mana ni? Tahajud seumur hidup bulan Ramadan itulah pergi. Kan? Itu pun kalau sedang kata berdahagi nak pergi. Bertolak-tolakan. Kan? Pahala bersedekah. Aku tak banyak duit, tapi pahala sedekah dapat daripada mana? Ini dapat daripada orang-orang yang mengata orang lain. Dan dia umpat kita, fitnah kita dan sebagainya, sabar. Di atas kesabaran itu, maka pahala-pahala inilah yang datang kepada kita. Jadi, bila dibentangkan di akhirat besok, terkejutlah manusia. Amalan dia, Masya Allah. Akhirnya ke syurga Allah Ta'ala. Berkat kesabaran. Dengan sebab itu hati-hati, ya. Baik. Ta'limuhu ay al-mumayyizi, iaitu mengajar anak yang telah mumayyiz apa nak diajar. Anna nabiyyana Muhammadan, bahawasanya nabi kita semua ni namanya Muhammad. Kena ajar dia. Nabi kita Nabi Muhammad. Paling tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Rabbi Muhammad Rasulullah. Nak tidur dibaca-bacakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kullam hatin contohnya. Sehingga perkataan Muhammad itu telah pun menjadi kebiasaan dia mendengar. Nama Allah tadi kebiasaan dia mendengar. Walaupun dia tak faham, tak mengapa. Nanti satu masa besok dengan barakahnya kita mengulang-ulang tadi, maka akhirnya ketika dewasa dia senang untuk mengenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Muhammad itu bu'itsa dibangkitkan di Makkah, di bumi Makkah Al-Mukarramah. Apa makna Makkah Al-Mukarramah? Kita biasa dengar orang cakap Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, Madinah Musyarrafah dan sebagainya. Makna apa Mukarramah? Makkah yang dimuliakan. Al-Madinatul Munawwarah, iaitu Madinah yang disinari cahaya. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikebumikan, yang ditanam di situ. Baik. Ulida biha, dilahirkan Nabi Muhammad itu biha ay bi Makkah, dilahirkan di Makkah. Wadufina, dan ditanam bil Madinati, di bumi Madinah, dikebumikan di Madinah. Wa mata biha, dan wafatlah Nabi kita biha, di bumi Madinah tersebut. Itulah mulianya, menyinarnya Madinah karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faslun, baru kita masuk hukum. Faslun fi syurutis salati. Ini satu fasal
fi syurutis salah ay fi bayani syurutis salah, maknanya dalam menerangkan beberapa syarat yang berkait dengan salat. Baik, syarat itu apa dia? Asy-syaratu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Itu ta'rifan syarat baru. Asy-syaratu, bermula syarat itu ialah ma, sesuatu, yatawaqqafu, yang termesti, makna mesti, alaihi, ke atasnya, oleh sihhatus salah, kesahihan sembahyang. Maknanya sahnya sembahyang tersebut tergantung kepada dia, walaysa minha, akan tetapi dia itu bukan sebahagian daripada salat. Walaysa, dan bukanlah, minha, sebahagian daripadanya, daripada salat. Maksudnya apa? Perkara yang tidak dapat tidak mesti ada. Kalau tak ada, sembahyang tak sah. Tetapi dia bukan daripada jumlah sembahyang. Sembahyang tu kalau termasuk dalam jumlah sembahyang namanya rukun. Kalau di luar sembahyang namanya syarat. Dia mesti ada, tetapi dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Kalau rukun, dia mesti ada, tapi dia sebahagian daripada sembahyang. Seperti rukuk dia rukun, kan dia sebahagian daripada sembahyang. I'tidal itu rukun, kan dia sebahagian daripada sembahyang. Tutup aurat, yang itu kena ada, tapi bukan sebahagian daripada sembahyang. Dia cuma sebagai syarat sahaja untuk memperlakukan sembahyang tersebut. Dia nampak tuan-tuan, ya, itu nama syarat. Baik. Kemudian dalam kitab ni kita akan bincang nanti, ya, kata Syekh Abu Bakr Syattah, ya, dalam kitab saya ini, kitab I'anah ni menyebutkan, dia kata wa'lam anna syuruta qismani, qismun yu'tabaru qabla syuru'i fiha wa yastashibu ila akhiriha, ya, wa yastashabu ila akhiriha, wa qismun yu'tabaru ba'da syuru'i wa yastashabu ka tarkil af'al wa tarkil kalam wa tarkil aqli. Baik, dia kata syarat ada dua. Ni syarat ni tak disebut dalam kitab kita, tak kata dua, tapi dalam kitab I'anah syarah kepada kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan, kata Syekh Abu Bakri Syattah. Kalau ejaan dia Syekh Abu Bakar Syattah. Tapi guru kita bila baca kitab ni, ya, tahu guru saya baca kitab ni, dia baca Abu Bakri, bukan Abu Bakar. Abu Bakar. Tapi dia baca Abu Bakri. Sebagai guru saya juga, ketika saya baca kitab usul fiqh, dia baca Imam Subki dengan Imam Subuki. Macam-macam lah, ya. Baik. Imam Subuki, iaitu yang disebut dalam kitab Jam'ul Jawami', ya, Jam'ul Jawami', iaitu usul fiqh. Maka bila dia sebut nama Imam Subuki, sebahagian guru saya baca Imam Subki, sebahagian baca dengan Imam Subuki. Macam Basriyin, sebagai ulama, sebahagian guru saya baca Bisriyin. Begitu juga dalam masalah Sibawai, kebanyakan guru baca Sibawai, sebahagian guru saya baca dengan Sibuyah. Baik. Jadi dia kata di sini syarat ada dua. Pertama, syarat yang diambil kira sebelum masuk melakukan sembahyang. Ini kita akan bincang nanti. Sebelum sembahyang ada syarat dia. Dan hendaklah berkekalan sehingga akhir sembahyang. Syarat. Maknanya syarat tadi kena ada dan berterusan sehingga habis sembahyang. Bukan masa mula-mula je, seperti menutup aurat. Bukan makna pakai kain, dah rakaat yang kedua malah ke kain dah, buka, batal sembahyang. Tapi pakai kain tadi itu hendaklah bermula sebelum daripada melaksanakan sembahyang. Ngadap kiblat, itu juga. Bukan makna dah ngadap kiblat lepas tu pusing lah mana-mana nak, tak boleh, ya. Baik, itu sembahyang yang wajib, itu namanya syarat. Dan syarat itu menghadap kiblat perlu berterusan sehingga Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Ada dalam permasalahan orang tasawuf, dia kata mengatakan takbiratul ihram, ya, orang sufi kadang-kadang ada dalam kitab menyebutkan beliau bila angkat takbir, kita angkat takbir dengan jari-jari kita kesemuanya ke atas.
Allahu Akbar. Tapi ada ahli sufi dalam kitab-kitab tasawuf, mereka angkat takbir dengan jari dibengkokkan sedikit dengan Allahu Akbar. Kenapa dibengkokkan? Kerana perut jari semua dengan dada, dengan muka, dengan segala-gala, termasuk jari-jari kaki dia semua menghadap ke arah kiblat. Kerana dia kata kiblat anggota tersebut adalah Kaabah, kiblat hati kepada Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu hati dia kata berhadap dengan Tuhan, dan segala anggota dia, tangan dia sedapat yang mungkin maka dibengkokkan, dia kata, supaya bila angkat takbir tadi jari-jari dia semua menghadap ke arah kiblat. Dalam fiqah macam mana? Dalam fiqah maknanya ulama fiqah mengatakan mengangkat takbir dengan meluruskan jari-jari kita kesemuanya ke langit. Baik. Dia kata ini sesat ni. Sesat apanya? Kalau tak angkat takbir pun sah sembahyang. Mana bagaimana? Tangan tak diangkat sembahyang sah. Seperti kita kata, contoh dia, usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tangan tak angkat pun sah. Kan? Jadi maknanya apa dia? Angkat macam ni ke tuan-tuan? Ada sebahagian pula lagi angkat sampai ke atas pun ada juga. Allahu Akbar. Ada pula Allahu Akbar. Ada pula Allahu Akbar. Ya? Tetapi yang macam ni ke, yang macam ni ke, yang macam ni ke, nyata tak mengaji. Itu je beza dia. Yang ni mengaji, yang ni tak mengaji. Dia angkat macam ni pun tanya dia mana datang dia. Buka kitab tasawuf. Ada. Dan kitab tasawuf menyebutkan dengan dibengkokkan jarinya dengan perut dia menghadap ke arah kiblat. Baik. Perut jari. Kemudian dia kata, itu yang pertama, syarat sebelum daripada melakukan sembahyang dan berterusan sehingga memberi salam. Baik. Dan bahagian yang kedua iaitu syarat yang diambil kira ba'da syuru', maknanya setelah masuk sembahyang, syarat dia kena ada. Dan berkekalan sehinggalah dia memberi salam. Apa contoh dia? Dia kata katarkil af'ali, seperti meninggalkan banyak pergerakan yang banyak. Maknanya kita kadang-kadang ya menggaru kita punya telinga, menggaru muka. Bukan sepatutnya jari sahaja kerana anggota kecil. Kita garu macam ni, kita menggerakkan tangan. Tapi kita garu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, maka itu bukan daripada pekerjaan sembahyang, maka menurut ulama fiqh mengatakan batal. Kalau kita sembahyang awal, datang jemaah daripada belakang, colek kita untuk kita berundur. Bolehkah kita berundur terus sampai 5 langkah sekali? Atau mesti 2 langkah berhenti? 2 langkah berhenti atau macam mana? Maka ulama fiqh khilaf. Kalau Al-Imam Ar-Ramli mengatakan boleh dia melangkah ke belakang terus, ya, melangkah terus tapak. Maka walaupun 5 langkah, tetapi oleh kerana melangkah tadi sebahagian daripada sembahyang, maka tidak membatalkan. Kata Imam Ibn Hajar, itu membatalkan, ya, sebab lebih daripada 3 pergerakan yang besar. Baik. Dipaham tuan-tuan? Maknanya khilaf ulama kita antara Ramli dengan Ibn Hajar. Keduanya ulama belaka, ya. Kedudunya adalah ulama murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari yang maqamnya bersebelahan dengan maqam Al-Imam Syafi'i di Jabal Muqattam, Mesir. Baik. Maka dia kata syarat tadi pertama sebelum sembahyang, yang kedua iaitu ketika sembahyang, seperti meninggalkan perbuatan yang banyak lebih daripada 3 berturut-turut, anggota yang besar. Baik. Kemudian meninggalkan makan dan minum, meninggalkan percakapan, itu mensyarat ketika sudah masuk dalam sembahyang. Baik. Kemudian wa quddimatis syurutu, dan dikehadapankan syarat-syarat itu alal arkan, berbanding dengan rukun. Maknanya perbahasan syarat dibahaskan terlebih dahulu sebelum membahaskan berkenaan dengan rukun, li'annaha,
Kerana sesungguhnya syarat itu aula bitaqdim, sepatutnya lah didahulukan. Kerana dia tidak dapat tidak kena ada tetapi sebelum sembahyang. Rukun ketika sembahyang. Jadi nak bahaskan yang mana satu? Pastilah membahaskan sebelum sembahyang, kemudian barulah ketika sembahyang. Maka didahulukan syarat berbanding rukun. Baik. Idza syaratu, kerana syarat itu ma yajibu, iaitu barang yang wajib taqdimuhu, mendahulukannya ala salati, ke atas pelaksanaan salat, wastimraruhu, dan berterusannya fiha, di dalam salat tersebut. Samalah tadi, syarat bermula sebelum sembahyang, rukun tadi bermula ketika sembahyang. Maka sebelum sembahyang itu dibahaskan. Baik. Syurutus salati khamsatun, bermula syarat sembahyang itu ada 5. Pertama, ahaduha, satu daripada 5 itu taharatun an hadatsin wa janabatin. Pertama sekali adalah taharah. Makna taharah apa dia? Suci, an hadatsin, daripada hadas. Makna hadasin ni daripada sebarang hadas. Kenapa kita kata sebarang hadas? Kerana dia datang dengan lafaz nakirah, nama dia tanpa alif lam. Maknanya tak kira apa hadas sekalipun, kena suci daripada sebarang hadas. Awin wa janabatin, dan juga janabah. Maknanya dia suci daripada hadas, suci daripada janabah, hadas besar. Baik. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minad danasi. At-taharatu lughatan, bermula taharah itu lughatan pada bahasanya adalah an-nadhafatu, kebersihan, wal khulusu, dan sunyi, murni, apa lagi istilah dia, ya? Minad danas, daripada sebarang kekotoran. Itulah dikatakan taharah pada sudut bahasa. Wa syar'an, dan pada sudut syaraknya, raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadasi awin najisi. Raf'ul man'i maknanya mengangkat satu halangan. Halangan itu diangkat. Itu dipanggil taharah. Mengangkat halangan atau hadangan al-mutarattibi, yang terjadi 'alal hadasi, kerana adanya hadas yang tertentu. Sebab itu al-hadas diletakkan alif lam, maka al-hadas artinya iaitu hadas yang tertentu. Awin najisi, dan najis yang tertentu, iaitu bila najis itu ada, bila hadas itu ada, maka dia akan menjadi penghalang. Bila kita bertaharah, maka halangan itu diangkat, maka tidak ada lagi najas dan juga hadas. Baik. Ini baru nak mengistilahkan apa itu taharah. Fal'ula, maka yang pertama, mana? Ay at-taharatu 'anil hadath, iaitu bersuci daripada hadas yang tertentu. Caranya al-wudu'u, iaitu yang pertama adalah dengan al-wudu', iaitu berwudu'. Ini wudu' pun banyak kita tak lepas, kan? Bila kita wudu', banyak yang tidak lepas, baik lelaki baik perempuan, apatah lagi perempuan. Kenapa? Kerana perempuan di muka dia adanya ni segmen, panggil apa entah kalau dalam istilah bahasa Arab, saya pun tak ingat nama dia. Azil kalau tak salah, satu yang dia menjulur keluar daripada sini, rambut dia ni kemudian panjang, ya. Dia sebahagian daripada muka. Tetapi bila dia sembahyang, dia sangkut ke telinga dia, dia basuh muka dia sahaja. Yang rambut yang tumbuh di sekitar muka ni wajib dibasuh sekali, tapi tak dibasuh. Macam mana? Tidak sah. Baik. Orang lelaki begitu juga. Asalkan berjanggut, maka dia basuh selamba-selamba je. Walhal janggut ni dia nipis sebahagian. Kalau janggut tebal tak apa. Tebal nipis nak ukur macam mana? Tebal nipis diukur kalau kita berdiri di hadapan dia dengan jarak, katakan sejarak 2 kaki atau 3 kaki. Itu kebiasaan orang bercakap. Jarak mana? Sini sampai sini, katakan jarak dia. Kebiasaan orang bercakap. Dekat dia. Dan ditinjau pada jambang dia, kalau nampak kulit dia, itu nipis. Kalau tak nampak kulit dia, penuh, itu tebal.
Kalau tebal, dia basuh yang di luar. Kalau tak tebal, janggut saya tak tebal. Jadi macam mana? Basuh sampai ke dalam kulit dia. Jadi basuh macam mana? Kalau tarik ke bawah, dia tak kena. Kena daripada bawah naik ke atas, baru dia kena. Macam kita tu bulu tangan kita banyak, dia tumbuh ke arah mana? Tumbuh ke arah sini, maka lawan dia air masuk. Kita main macam tu je kan. Jadi macam mana? Inilah masalah bersuci, ya, wudu yang tidak sempurna. Di akhirat apa kata Nabi? Iaitu aku kenal umatku. Bagaimana? Dengan sinar pada tangan dia, sinar pada wajah dia, sinar pada kepala dia, sinar pada kaki dia. Kenapa? Kesan daripada wudu yang sempurna. Maknanya umat Nabi ini dikenal orang dengan cahaya yang ada pada wajahnya. Dan Nabi kenal, ini umat aku. Kenapa? Wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Wudu yang sempurna. Maknanya kalau tak sempurna wudu, maka tak adalah cahaya pada wajah. Baik. Tapi kalau bercahaya pada waktu malam muka, itu tanda main handset. Buka WhatsApp dan kalau bercahaya muka, rupa cahaya handset. Baik. Kemudian dia kata al-wudu'u, yang pertama wudu' tadi. Huwa, wudu' itu bidhammil waw, dibaca dengan dhammahkan waw. Jadi wudu'. Bukan wadu. Nanti dia bahas wadu dengan wudu perkara berbeza. Tapi air juga. Satu ambil air sembahyang, satu air lebihan daripada mengambil air sembahyang. Baik, namanya wadu. Kalau wudu itu air ambil sembahyang tadi. Baik. Bidhammil waw, dengan dhammahkan huruf waw. Apa makna? Isti'malul ma'. Isti'mal artinya penggunaan air fi a'dha'in makhsusatin, pada anggota-anggota yang tertentu, muftatahan, dan penggunaan itu dimulakan biniyatin, dengan niat dia. Maknanya kalau tak ada niat, tak namanya wudu. Dan mengambil wudu tadi dengan menggunakan air. Dan wudu itu pula dikenakan kepada anggota yang tertentu, muka, tangan, kepala dan kaki. Kalau dia ambil wudu, nawaitul wudu alillahi ta'ala, contoh, dia ambil air, basuh kepala dulu, basuh kepala, lepas tu dia basuh siku dia. Anggota tertentu juga. Siapa menentukan tu? Tu diri sendiri. Ketentuan wudu bukan diri sendiri, daripada Al-Quran yang mengatakan wudunya begini, begini, begini. Daripada hadis yang menyebutkan wudunya begini, begini, begini. Bilangan wudu, ada hadis menunjukkan wudunya Nabi sekali, ada pula buat 2 kali, ada buat 3 kali. Sahabat tunjuk kepada sahabat yang lain. Orang tanya, kaifa, bagaimana wudunya Nabi? Sahabat kata, wudunya Nabi macam ini. Ambil air, basuh muka, basuh tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Kemudian dalam hadis yang lain pula, sahabat mengatakan wudu Nabi itu 3-3. Maknanya 3 kali basuh muka, 3 kali basuh tangan, 3 kali basuh kepala, basuh kaki. Jadi macam mana? Sekali basuh kepala, 3 kali basuh tangan dan sebagainya. Sebenarnya sekali tadi itu adalah Nabi sahabat sedang menunjukkan wudu. Cara basuh muka yang tunjukkan, tak perlu 3 kali, sekali dah cukup. Dan nak tunjukkan cara, tangan begitu juga. Baik. Macam orang sembahyang, dia tak tengok pada tempat sujud dia, dia pandang imam. Orang kata, ni tak khusyuk ni. Yang pandang bawah pun tak khusyuk juga. Kan? Sekarang ni boleh tak boleh pandang belakang imam? Kita sembahyang, tengok imam, tengok telinga imam, tengok kepala imam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Sahabat menceritakan Nabi SAW bergerak-gerak mulutnya membaca Al-Quran ketika sembahyang. Tengok kat mana? Maknanya sahabat melihat Nabi, dan melihat Nabi dalam keadaan bergerak-gerak, dia punya jambang dia menunjukkan Nabi sedang membaca sesuatu. Ketika dalam hadis Bukhari mengatakan, iaitu Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan, aku tidak tahu sembahyang itu telah pun berakhir, melainkan kami mendengar orang berwirid. Maknanya wirid itu kuat ke perlahan? Kuat dia berwirid. Dalam Azkar Al-Imam Nawawi, banyak wirid-wirid yang dikatakan datang daripada Nabi SAW.
Perlukah bersanad? Tidak perlu. Kan Nabi dah bagi ijazah kepada semua orang untuk mengamalkan dia. Ya. Kemudian pula lagi, macam mana sahabat meriwayatkan hadis itu kalau tidak Nabi menyebutnya secara kuat sehingga sahabat dengar. Dan sahabat meriwayatkan, Nabi wirid begini, Nabi doa begini. Tahu mana tu? Kalau Nabi berdoa dalam hatinya, atau Nabi berdoa perlahan, wirid perlahan, tak orang lain tak dengar, artinya apa dia? Tak ada satu pun meriwayatkan tentang wirid Nabi SAW. Ditambah pula lagi, iaitu sahabat mengatakan, aku tidak mengetahui sembahyang itu telah pun selesai, melainkan aku mendengar orang berwirid di masjid Nabi SAW. Kita pun bisik-bisik takut. Sebab apa? Wallahu a'lam. Ya? Baik. Fiqh cari apa mana? Azan. Okey. Dia tak fiqh. Baik. Kita sambung sikit kejap lagi. Habiskan sikit je. Ya. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi fathiha. Tak ada. Baik. Wabi fathiha, dan dibaca dengan fathahnya waw, wadu, artinya ma yutawadda'u bihi, yaitu air yang digunakan untuk berwudu, panggil wadu. Penggunaan air dipanggil wudu. Baik. Wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati lailatul Isra, dan adalah ibtida'u wujubihi, permulaan wajibnya. Wajibnya apa dia? Wajibnya berwudu itu ma'abtida'i wujubil maktubah, beserta dengan kewajiban melaksanakan sembahyang yang fardu Lailatul Isra, yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa syurutuhu ay al-wudu'i ka syurutil ghusli khamsatun ahaduha ma'un mutlaq. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya kana